Salam sejahtera Malaysia. Bongkar punya bongkar, dedah demi dedah, jangan sampai kena saman pula. Jangan sampai tiba-tiba jadi fitnah, jangan sampai tiba-tiba jadi berita tak betul sampai kena saman. Yang ini bukan apa, tapi biasalah, itulah permainan politik kan. Okey. Kamu boleh komen? Kamu rasa siapa yang menang pilihan raya PRU 15 akan datang ini? Siapa yang menang? Adakah Barisan Nasional? Adakah Pakatan Harapan? Perikatan Nasional? GTA? Apa lagi ya? Apa lagi? GRSK? Apa sajalah yang kamu rasa boleh menang? Okey. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, setelah lama berdiam, lama tak dengar cerita tentang dia muncul dengan cerita yang panas. Dia menyaman PAS. Mujahid mulakan tindakan menyaman PAS. Wow, Mujahid, kenapa Mujahid mau saman PAS ini? Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusof hari ini memulakan tindakan undang-undang ke atas PAS. Menurut Mujahid, surat tuntutan itu dihantar kepada PAS melalui firma guaman Tuan Akram Hizri Azad dan Azmir pada hari ini. Pihak Pejabat Agung PAS juga telah mengaku telah menerima surat tuntutan tersebut, katanya malam ini. Mujahid yang juga adalah Naib Presiden Amanah menjelaskan pihaknya memberi tempoh hanya selama 48 jam sahaja kepada PAS untuk melakukan beberapa perkara, termasuk memadamkan tulisan yang dianggap sebagai fitnah itu. Mujahid turut menuntut agar tulisan yang mengaitkan dia dengan kumpulan LGBT ditarik balik, selain PAS perlu meminta maaf kepadanya. Penyandang kerusi Parlimen Parit Buntar itu juga menuntut PAS membayar ganti rugi atas kerosakan reputasi yang disebabkan oleh tulisan berkenaan. Katanya, saya juga tidak akan berteragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sama kepada mana-mana pemimpin PAS yang tidak serik-serik membuat tulisan-tulisan fitnah dan mengaitkan saya dengan LGBT, katanya. Kenyataan Mujahid itu merujuk kepada tulisan. Satu tulisan, satu artikel yang memang hangat panas dan kau memang debom. Iaitu bertajuk mantan Menteri Agama PH sokong LGBT dan ditularkan oleh akaun Facebook PAS pada 16 Oktober yang lalu. Wow, itulah nasihat saya kepada semua. Walaupun kamu mau menang kah, tak kira lah kamu kuat agama kah, tidak kuat agama kah, tidak beragama kah, banyak agama kah, langsung tiada agama kah, apa-apa sajalah. Tapi jangan sampai memfitnah orang. Jangan sampai fitnah orang. Jangan sampai fitnah orang. Sebab memfitnah itu akan betul-betul memusnahkan hidup orang. Boleh memusnahkan hidup orang. Okey, jadi hati-hati dengan tulisan, hati-hati dengan apa yang kamu cakap, sebab itu akan diviralkan dengan segera. Sekarang ini di Malaysia, sekejap saja orang boleh kasih viral. Okey, jadi itulah. Sekali lagi, apa pendapat kamu? Siapa yang menang pilihan raya akan datang? Adakah Pakatan Harapan akan menang? Perikatan Nasional, Barisan Nasional akan menang dan sebagainya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tahu apa yang berlaku di negara Malaysia sekarang ini. Pastinya perang psikologi, serang menyerang, lepas tu paling hebat lagi ungkit mengungkit dan bongkar membongkar. Bongkar membongkar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Tommy Thomas bertindak.
kali ini dia bertindak menyaman pasukan petugas khas. Tuan-tuan dan puan-puan, bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas hari ini telah memfailkan saman pemula terhadap kerajaan dengan memohon pengisytiharan bahawa laporan bertajuk Laporan Pasukan Petugas Khas Siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku yang bertajuk My Story Justice in the Wilderness adalah dokumen tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang. Tommy yang memfailkan saman itu pada hari ini melalui firma guaman Tuan Tommy Thomas menamakan pengerusi dan ahli pasukan petugas khas terbabit serta kerajaan Malaysia selaku defendant. Mereka adalah pengerusi Datuk Seri J.C. Fong dan ahlinya iaitu Datuk Seri Hisham Paijan, Datuk Dr. Junaida Kamarudin, Datuk Jagit Singh Bant Singh, Datuk Syahrudin Ali, K. Balaguru, Farah Adura Hamidi dan Najib Suri. Beliau turut memohon pengisytiharan bahawa pasukan petugas khas adalah badan tidak sah dan tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk melaksanakan fungsi yang diberikan oleh kerajaan. Selain itu, turut dipohon adalah pengisytiharan bahawa penerbitan laporan itu oleh kerajaan melanggar hak beliau seperti yang dilindungi oleh perkara 5-1 kebebasan asasi dan 13-1 Perlembagaan Persekutuan. Laporan STF yang klasifikasi kerajaan pada 13 Oktober yang lalu antara lain mengesyorkan supaya bekas Peguam Negara itu disiasat atas berbagai kemungkinan kesalahan telah dilakukannya. Ia ialah antara 3 syur pasukan berkenaan dalam laporan siasatannya yang kini boleh diakses secara terbuka melalui laman sesawang rasmi Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri JPM. Pasukan khas itu juga mencadangkan 4 langkah yang perlu diambil kerajaan bagi menangkis persepsi umum terhadap campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman atau kekurangan kebebasan kehakiman. Langkah itu termasuklah pindaan ke atas Seksyen 5-F Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC 2009 bagi membolehkan pelantikan 4 individu yang dihormati dalam JAC dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Negara. Selain itu, Perdana Menteri perlu secara tegas mematuhi Seksyen 2 Akta JAC bagi mempertahankan kebebasan kehakiman. Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman perlu diasingkan kepada 2 badan yang bebas. Satu ialah Badan Mengendalikan Pelantikan, kenaikan pangkat, pemindahan, pegawai kehakiman untuk ditempatkan bawah pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Satu lagi badan bagi mengendalikan pelantikan, kenaikan pangkat, pemindahan pegawai perundangan untuk ditempatkan bawah pejabat Peguam Negara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada panjang lagi laporan dia. Kamu boleh masuk di dalam berita ini diterbitkan di bharian.com.my. bharian.com.my bertarikh 27 Oktober dengan tajuk Tommy Thomas Saman Pasukan Petugas Khas. Kita jumpa lagi.